meracuni fikiran itu mudah masuk ke dalam diri dia, mudah masuk. Akhirnya dia kata Tuhan tu hanya terbentuk daripada gerakan-gerakan tertentu. Kacau. Sedangkan dia tu sendiri pun seperti kita semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan tu boleh wujud daripada gerakan-gerakan, maknanya siapa yang wujudkan gerakan tu mesti ada Tuhan lain pula. Siapa yang menggerakkan? Di situ ni pun dah nampak kecelaruan pemikiran. Baik. Wassalatu ibadati, dan solat itu adalah tiang agama. Sembahyang itu adalah tiang agama. Jelas disebut dalam hadis ini. Baik, kita pergi kepada pembahagian air. Sebelum bab suci disentuh dengan lebih lanjut, elok rasa ini dimulakan dengan menerangkan tentang pembahagian air yang boleh dan tidak boleh dibuat bersuci. Itu juga air yang harus diminum dan sebaliknya. Sebab air adalah alat paling asas dalam bersuci. Sebab itu disentuh air dulu. Air adalah, dalam Islam, air adalah alat paling asas untuk bersuci. Kita pun kalau masak, akak-akak kalau masak pun banyak guna air. Kan, nak basuh sayur, nak siap, nak basuh ikan, nak ikan, nak potong daging pun guna air. Banyak kita guna air dalam kerja memasak kita. Sebab air itu adalah instrumen asas dalam bersuci ataupun dalam kita bersuci, dalam kita membersihkan diri pun. Orang yang tak mandi macam mana? Orang yang tak mandi macam mana? Baru Masya Allah pakai minyak antar pening, bau badan dia macam orang bau minyak antar, kita pening. Itulah dulu, satu ketika dulu orang-orang Jemaah Tabligh pernah dikritik sebab tak mandi. Dia pakai antar untuk tutup bau badan dia, maka jadi pening. Dia orang tak selalu bertambah-tambah tak suka. Jadi setelah ada tarbiyah daripada generasi yang kemudian, maka kalau tidak sekarang mereka faham kepentingan mandi itu, kepentingan bersuci. Jadi mereka jadi orang yang tahan. Kalau baju pun, sebab sekarang pun ada BDM, tak ada masalah. Kan? Kalau mereka duduk di satu sebuah 3 hari pun, hari kedua tu dia orang dah boleh pergi ke BDM, pergi basuh baju, pergi bersih, dry, semua boleh pakai balik. Kan? Jadi benda-benda macam ni adalah benda-benda yang kita dapat tidak adalah penting. Jadi kita bincang tentang air, 7 punca air. Dalam kita fiqh disebut 7 punca air. Air sungai, air laut, air hujan, air sungai lah, air laut, air hujan, air perigi, air embun, air matahari dan air berkumpul salji. Jadi air berkumpul salji ni tak ada, dan di sini tak ada. Di negara-negara sejuk, negara-negara yang seperti Eropah dan sebagainya, Amerika, Jepun, Korea, memang jumpa lah benda ni, salji ni. Kita jumpa 6 sahaja. Air sungai, air laut, air hujan, air perigi, air embun, air matahari. Air hujan sebenarnya adalah satu kitaran. Dalam ilmu geografi dan sains dia satu kitaran je. Kitaran air. Hujan tu tak mana air hujan tu turun daripada awan-awan tu, sebenarnya lah gumpalan uap air. Macam mana boleh jadi uap air? Sebab matahari, sinar matahari menarik sebahagian air yang ada di permukaan naik sebagai uap air. Akhirnya bila dia berkumpul banyak jadi awan. Bila dia semakin banyak, maka awan itu sebenarnya semakin berat dan bertukar warna. Bila dia dah terlalu berat, tak boleh tak boleh tampung lagi, maka dia turun sebagai hujan. Dia satu kitaran. Itu. Baik, kita terus kepada pentingkan bahagian air. Air dibahagikan kepada 4 jenis. Ini kalau
dalam kitab ni dia ada 4 jenis. Sebenarnya dia ada beberapa jenis yang lain. Kalau tengok sini dia ada 4 jenis: air mutlak, air mustamal, air musyammas, air mutalajis, ya. Air, ada lagi satu iaitu air muqayyad, ya, air muqayyad. Baik, kita pergi kepada air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Air boleh diminum dan boleh pula dibuat bersuci sama dia beristinja. Kita akan tengok apa makna istinja. Berwuduk, mandi hadas, membasuh najis ataupun sebagainya. Air yang dimaksudkan adalah air mutlak, adalah air yang benar-benar boleh tidak bercampur dengan benda-benda lain, sama ada yang bersih seperti minyak wangi, kopi, susu atau lainnya, ataupun bercampur dengan benda-benda najis. Kalau dia bercampur dengan benda yang suci, contohnya macam kopi, susu, oren, dia jadi air muqayyad. Air muqayyad ini suci tetapi tidak menyucikan. Dia suci, kita boleh minum tapi kita tak boleh buat basuh. Akal kita pun berkata, mana mungkin, mana masuk akal air oren digunakan untuk membasuh. Tak masuk akal tu. Ataupun air oren kita buat berwuduk, boleh. Air oren itu satu tong besar buat untuk wuduk, buat untuk mandi wajib, boleh kan? Tak boleh kan? Kalau dia dibuat juga, mandi itu tidak sah, wuduk itu tidak sah, sebab tidak menggunakan air mutlak. Air itu air muqayyad. Itu maksud air muqayyad tu. Air kopi, air susu, air teh, apa saja yang ujung dia ada air apa, bandung ke apa ke, itu adalah air muqayyad. Hukumnya suci tetapi tidak menyucikan walau sebanyak mana pun. Apabila air kulit yang lebih daripada 2 kolah 216 liter dimasuki oleh satu benda yang tidak membuat sifat air, maka air itu masih dianggap sebagai mutlak. Sekiranya berubah sama ada bau, rasa atau warna, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Sebagai contoh, masukkan kopi ke dalam air mutlak, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, tapi hanya boleh diminum sahaja. Sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kolah atau dimasukkan pun satu sama ada berubah atau tidak, maka air tersebut tidak boleh lagi dibuat bersuci. Sebagai contoh, bila air itu telah berubah menjadi air teh, air tersebut tidak boleh dibuat bersuci. Jelas. Kalau benda itu benda yang bukan najis masuk adalah air. Air itu telah berubah warna dia, rasa dia, bau dia, maka air itu tidak boleh dibuat bersuci. Tapi kita boleh buat minum. Kalau teh boleh kita minum, kopi kita boleh minum. Tapi kalau jadi apa? Tak boleh. Dia sudah jadi haram diminum. Apalah. Tapi kalau air itu bersih, walaupun air masak kan, kalau orang tanya air masak boleh buat wudu tak? Boleh. Air masak boleh, air mineral boleh, air masak air jarang kan? Walaupun kita dah masak dalam cair, kan? Kita boleh buat wudu. Boleh. Air mineral boleh buat wudu. Sebab kita tak boleh. Air minuman, air karbo kan, pun boleh. Sebab dia menepati syarat air mutlak. Sebab ada yang petikai kata air, Ustaz tahu tak air aku tumai tangan, air aku tumai daripada air itu, air kitar semula Ustaz. Air daripada buahan daripada kitar semula. Jadi ulama-ulama zaman sekarang ambil kira kaedah apabila arak itu bertukar menjadi cuka, maka ia boleh dimakan. Dia ambil kaedah tu. Apabila air buahan itu sudah dikitar, sudah jadi air mutlak, maka dia boleh diguna bersuci. Walaupun asal dia air pembahan. Tahu air pembahan kan? Air pembahan air kita tulah, bersalur kan, masuk satu kolam kan. Kalau kita pernah dengar kawasan tampungan air pembahan, pergi dekat tu bau turui air dah water kan. Pening pada kita bawa air tu, tapi air tu sebenarnya mereka guna, mereka kitar balik, mereka jadikan air minuman ataupun drinking water ataupun aku. Jadi kalau orang tanya saya, Ustaz, air aku ni aku minum tak? Saya kata boleh minum, tapi bukan kita minum, kita minum. Kenapa saya kata kita minum? Sebab air aku ni tidak ada mineral.
Bila tidak ada mineral, dia sesuai untuk kita. Sebab